Buletin pagi 7 Jun bersama saya Azaria Tagaya. Tajuk utama pagi ini, lelaki hilang ditemui rentung di bawah sisa bot mewah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki warga Indonesia berusia 29 tahun ditemui rentung di bawah sisa sebuah bot mewah 2 tingkat yang musnah dalam kebakaran di kawasan pembaikan bot di Bukit Malut, Langkawi. Mayat mangsa ditemui selepas operasi pencarian dilakukan sebaik mangsa dilaporkan hilang jam 2.55 pagi kemarin. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM Kedah, penguasa kanan bomba 1 Muhammadul Ehsan Muhammad Zain berkata, mayat mangsa ditemui jam 7.12 malam oleh pasukan unit K9. Ketika bomba tiba di tempat kejadian, api sedang marak dan hanya dapat dipadamkan sepenuhnya jam 8.25 pagi. Operasi disertai pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Langkawi dan Persiaran Putra bersama 3 jentera serta sebuah jentera tangki. 4 warga Indonesia lain termasuk seorang wanita mengalami sesak nafas dan dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Keseronokan sekumpulan lelaki berkelah dan mandi di Sungai Rayu, Matang di Sarawak sempena hari kedua Aidilfitri bertukar tragedi apabila salah seorang daripadanya lemas petang semalam. Mayat mangsa Muhammad Nur Fitri Syafiq Afiq, 24 tahun, ditemui pasukan mencari dan penyelamat SAR jam 5.30 petang. Penolong pengarah operasi JBPM Sarawak, Tiong Ling Hee berkata, mayat mangsa ditemui pada kedalaman kira-kira 4 meter. Mangsa dipercayai lemas selepas dibawa arus deras ketika mandi bersama beberapa rakannya pada 3.18 petang semalam. Operasi SAR membabitkan 4 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Petra Jaya serta 13 anggota dari Balai Polis dan Penyelamat Batu Lintang. Hujan lebat petang semalam menyebabkan sebahagian tanah di Jalan 19, Palang 144 Sengkang A, Taman Bukit Ceras di Ibu Negara runtuh. Dalam satu kenyataan, jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan tanah runtuh itu berpunca daripada pokok tumbang dan mengenai tembok sebuah rumah banglo. Panggilan kecemasan diterima jam 5.46 petang dan sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT digerakkan dengan kekuatan 5 anggota dari Balai Bomba Ceras diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Rosuhili Muhammad Taharim. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Awam yang turut turun ke lokasi memaklumkan sebahagian runtuhan itu mengenai jalan dan longkang. Bagaimanapun, tiada kerosakan harta benda mahupun kemalangan jiwa dilaporkan. Sebuah kereta perdua kancil terbakar dipercayai akibat dibaling mercun dalam kejadian di Lembah Sirih, Kota Baru, Kelantan Selasa lalu. Pemilik lelaki berusia 20-an itu bagaimanapun sempat menyelamatkan diri dan tidak mengalami kecederaan. Video kejadian yang dirakam menerusi kamera litar tertutup di lokasi kejadian serta orang ramai tular di Facebook semalam. Dalam kejadian kira-kira 11 malam itu, mercun dipercayai dibaling individu menaiki motosikal ketika mangsa melalui jalan berkenaan dari Pasar Raya KB Mall menuju ke Pasar Raya Tesco. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Abdul Rahim Daud mengesahkan menerima laporan mengenai insiden itu. Siasatan dilakukan dengan bantuan forensik serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk mengesahkan sama ada kebakaran berpunca daripada mercun terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Dalam perkembangan lain, lebih 300 premis termasuk kompleks beli belah, pasar raya dan hotel di seluruh negara diarah melakukan penambahbaikan sistem keselamatan kebakaran. Ketua Seksyen Bahagian Keselamatan Kebakaran JBPM Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Azlimin Maknur berkata, arahan dikeluarkan setelah pihaknya mendapati sistem keselamatan kebakaran di premis berkenaan meragukan. Menurutnya, pemilik premis sudah diarah memperbaiki segera sistem kebakaran demi keselamatan pengunjung.
JBPM melakukan pemeriksaan mengejut termasuk menguji sistem kebakaran di 1,200 kompleks beli belah termasuk pasaraya dan hotel sejak awal Ramadan. Menurut Azlimin, pemeriksaan sistem keselamatan kebakaran di semua premis yang menjadi tumpuan orang ramai akan terus dipantau bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Kira-kira 1.3 juta kenderaan kelas 1 yang menggunakan lebuh raya Utara Selatan Plus menikmati diskaun tol sebanyak 20%. Diskaun tol itu bermula 12.30 malam Selasa lalu dan berakhir tengah malam 1 Syawal. Ketua Kecemerlangan Operasi Plus Muhammad Yusuf Aziz berkata, aliran trafik di beberapa kawasan sepanjang lebuh raya Plus sesak pada hari raya pertama. Ia menunjukkan tren perjalanan pada hari berkenaan dan pengguna lebuh raya menikmati potongan harga tol sebanyak 20%. Lebuh Raya Plus adalah satu daripada 23 syarikat konsesi lebuh raya yang menawarkan diskaun bayaran tol antara 10 hingga 33% kepada kenderaan kelas 1 pada hari pertama Aidilfitri. 3 syarikat konsesi lebuh raya lain hanya memberi diskaun di tol Ampangan Lebuh Raya Kajang Seremban Lekas, Tol Pulau Indah Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKVE serta Tol Perling dan Tol 5 Kedai Lebuh Raya Laluan Kedua Malaysia Singapura Link Kedua. Bilangan kes kemalangan meningkat ketika hujan. Itu kata Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur ACP Zulkifli Yahya yang menasihati pengguna jalan raya agar lebih berhati-hati ketika memandu dalam keadaan permukaan jalan basah susulan keadaan cuaca yang kerap hujan terutama pada sebelah petang dan malam. ACP Zulkifli berkata permukaan jalan yang basah akibat hujan mengurangkan daya cengkaman tayar kenderaan. Ia antara faktor penyumbang kepada pertambahan jumlah kemalangan ketika hujan. Tambahnya, dalam keadaan hujan lebat juga, jarak pandangan semakin terhad pada waktu malam dan kenderaan dipandu dengan laju sering terbabas apabila melalui selekoh dengan permukaan basah. Faktor lain, kegagalan teknikal termasuk lampu amaran, lampu brek dan lampu belakang tidak berfungsi. Pemandu yang sering menukar haluan atau lorong di saat akhir juga boleh menyebabkan kemalangan, terutama melibatkan kenderaan dari arah belakang. Sejumlah 1,725 kemalangan jalan raya direkodkan di Kuala Lumpur melalui Ops Selamat 15. Ia membabitkan 2 kematian sejak operasi itu dilancarkan pada 29 Mei lalu. Langkah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso memerangi penglibatan orang tengah atau orang ketiga bagi menguruskan tuntutan pencarum adalah tepat dan selaras dengan aspirasi membantu golongan yang benar-benar memerlukan. Timbalan Setiausaha Agong Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC A. Balasubramaniam berkata orang tengah yang menjadi lintah darat akan hanya mengambil kesempatan mengaut keuntungan. Jelasnya, Perkeso mempunyai sumber tenaga berdedikasi dan memadai bagi mengendalikan tuntutan. Malah pejabatnya ada di bandar utama dan pegawainya boleh melakukan lawatan ke kawasan luar bandar bagi mengesahkan kes yang dianggap tulen. Balasubramaniam mengulas laporan sebuah akhbar berbahasa Inggeris baru-baru ini yang memetik Ketua Pegawai Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Muhammad Azman Aziz Mohamad sebagai berkata, Perkeso akan memperkenalkan sistem dalam talian menjelang akhir 2019 untuk mengekang sindiket dan pihak ketiga yang membuat tuntutan palsu bagi pihak pencarum. Datuk Seri Azman berharap sistem untuk tuntutan itu akan menghalang campur tangan pihak ketiga. Dalam pada itu, Balasubramaniam berkata sistem dalam talian yang dicadangkan itu perlu diperkenalkan dan diamalkan segera bagi manfaat dan kebaikan pencarum. Namun tambahnya, Perkeso juga perlu memudahkan kaedah tuntutan pencarum yang mempunyai dokumen berkaitan dan disahkan oleh Dr. Tauliah. Gara-gara tertidur, seorang kanak-kanak cedera setelah terjatuh dari motosikal yang ditunggangi sepupunya di Sungai Sirih, Pelabuhan Kelang pada 1 Syawal. Bagaimanapun, Ahmad Ryan Jailani, 5 tahun yang dirawat di ward kanak-kanak Hospital Tengku Ampuan Rahimah, kini dilaporkan stabil. Nama ayah siapa?
Ahmad Ryan dilapor cedera di kepala, pipi dan tangan dalam insiden kira-kira jam 6 petang kemarin. Video berdurasi 44 saat ini tular di media sosial memaparkan kanak-kanak ini menangis kesakitan. Kedengaran suara seorang lelaki yang bertanyakan nama ibu bapa kanak-kanak ini untuk tindakan lanjut. Sementara itu, ibu mangsa Nur Syahirah Muhammad Fauzi menyeru semua pihak berhenti menyebarkan dakwaan kononnya anaknya itu cedera akibat bermain basikal lajak. Katanya dia juga tidak tahu anaknya keluar bersama sepupu lelakinya berusia 13 tahun dengan menaiki motosikal untuk menghantar lauk ke rumah datuk mereka di Flat Seri Perantau Kelang. Ketika melalui satu bonggol jalan di lokasi kejadian, Ahmad Ryan terjatuh dipercayai kerana tertidur. Apapun, dia bersyukur kerana anaknya selamat selepas menjalani pembedahan yang dilakukan pada jam 3 pagi semalam. Pengambilan pekerja dalam talian bagi sektor kejuruteraan, pembinaan dan hartanah menyaksikan penurunan ketara sebanyak 9% pada April 2019. Ia menjadi satu-satunya sektor yang mencatat penguncupan dalam kalangan 9 industri yang dipantau oleh Monster Employment Index (MEI). MEI adalah pengukuran aktiviti pengambilan pekerja dalam talian yang dikumpul setiap bulan oleh Monster.com. Ia merekodkan industri dan pekerjaan yang mencatat pertumbuhan tertinggi dan terendah dalam aktiviti pengambilan pekerja tempatan. Statistik MEI menunjukkan aktiviti pengambilan pekerja dalam sektor teknologi maklumat, penyedia perkhidmatan telekomunikasi atau internet dan industri perkhidmatan penyumberan luar proses perniagaan atau teknologi maklumat mencatat pertumbuhan tertinggi. Ia meningkat sebanyak 43% pada April 2019. Permintaan terhadap perisian perkakasan profesional telekomunikasi turut mencatatkan aliran meningkat tertinggi sebanyak 41% pada bulan yang sama, manakala permintaan terhadap kejuruteraan dan pengeluaran serta hartanah mencatat penurunan ketara sebanyak 6% pada April lalu. Ketua Pegawai Eksekutif bagi Asia Pasifik dan Timur Tengah Monster.com, Abhijit Mukherjee berkata, peningkatan pengambilan pekerja dalam talian dijangka terus meningkat walaupun dalam kadar perlahan. Tambahnya, ekonomi Malaysia terus berkembang pada kadar yang kukuh dan meyakinkan dengan sektor perkhidmatan dan pembuatan dijangka berkembang masing-masing sebanyak 5.7 dan 4.8%. Kami, warga Malbat 850-6 dari Kem Timnin, Selatan Lubnan, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahid dan Batin. Kita ke laporan luar negara. Aktivis Sudan mendedahkan rakaman video dipercayai menunjukkan puluhan mayat penunjuk perasaan yang dibunuh dan dicampak ke dalam Sungai Nil di utara ibu negara. Menurut Jawatankuasa Pusat Doktor Sudan CCSD, pasukan sukarelawan menemui lebih 40 mayat di sepanjang tebing sungai berkenaan. Rakaman video menunjukkan anggota aktivis membawa keluar mayat terbabit. Ribuan penunjuk perasaan membanjiri ibu kota Sudan sejak beberapa minggu lalu bagi menuntut tentera menyerahkan kuasa kepada kerajaan awam. Tentera bagaimanapun didakwa menggunakan kekerasan untuk meleraikan penunjuk perasaan. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan Sudan mengesahkan tidak lebih daripada 46 orang maut dalam insiden itu dan bukanlah 108 orang seperti yang dilaporkan sebelum ini. Presiden China Xi Jinping menggambarkan Vladimir Putin sebagai sahabat karib semasa lawatan 3 harinya ke Moskow. Lawatan bertujuan memberi tumpuan kepada perdagangan dan hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Xi Jinping tiba semalam bagi bertemu rakan sejawatnya di Moskow. Dalam pertemuan itu, kedua-dua negara telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan. Sebagai tanda persahabatan, China turut menghadiahkan 2 ekor panda kepada Zoo Moskow. Menurut Xi Jinping, persahabatan mereka sangat istimewa kerana sejak 6 tahun lalu mereka telah bertemu sebanyak 30 kali dan Rusia merupakan negara yang paling kerap dilawati beliau. Pasukan pendaki Nepal menemui 4 mayat dan berjaya mengumpul timbunan sampah seberat hampir 11 tan di Gunung Everest. Pemanasan global yang menyebabkan pencairan glasier di Gunung Everest mendedahkan timbunan sisa buangan terkumpul sejak beberapa dekad lalu.
14 pasukan telah dihantar oleh kerajaan Nepal untuk mengutip sampah hingga di paras ketinggian 8,000 meter di gunung berkenaan. Operasi mengambil masa 6 minggu dari April hingga Mei. Beberapa beg berisi sampah kemudiannya diterbangkan menggunakan helikopter dan dibawa menggunakan trak tentera ke Kathmandu sebelum dihantar ke syarikat Kitar semula. Pendedahan ini sekaligus menggambarkan tabiat buruk pendaki gunung yang tidak bertanggungjawab. Dalam pada itu, kerajaan China juga terpaksa menjalankan operasi mengutip sampah yang ditinggalkan oleh pendaki. Gara-gara mahu menampung perbelanjaan minyak kereta mewah miliknya, seorang petani bertindak mencuri haiwan ternakan di Sichuan, China. Bagaimanapun tindakannya itu akhirnya berjaya dikesan polis. Berdasarkan siasatan polis, suspek berusia 50 tahun didapati mencuri haiwan ternakan itu di beberapa kampung di daerah Linshui sejak April lalu. Lelaki itu bertindak demikian kerana berdepan masalah kewangan dan perlu berjimat kerana kereta mewahnya menggunakan minyak yang banyak. Polis menahan suspek selepas meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV dan mendapati lelaki itu menaiki motosikal ke kampung berkenaan pada lewat malam. Lelaki itu kemudian memelihara ayam dan itik yang dicuri di rumahnya sebelum mencari penjualnya. Saya Abir. Saya Ashraf. Kami daripada Essex. Universiti. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya, Kapten Zamzam, bercakap dari Nelson Mandela Square, Johannesburg, South Africa, ingin mengucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh ahli keluarga saya yang berada di Besut Terengganu, sahabat handai dan juga seluruh rakyat Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita ke laporan sukan. Menjelang aksi pertama play-off kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 menentang Timor Leste malam ini, fokus utama Harimau Melaya nampaknya bukan sahaja mahu mencipta kemenangan semata-mata. Malah skuad bimbingan Tan Cheng Ho turut memburu lebihan gol untuk membawa bekalan selesa pada aksi kedua 11 Jun nanti di venue sama, Stadium Nasional Bukit Jalil. Justru penolong Kapten skuad kebangsaan Syahrul Saad sedia memainkan dua watak berbeza di jentera pertahanan dan serangan dalam usaha merealisasikan impian besar pasukannya. Selepas berjaya menjaringkan satu gol pada perlawanan persahabatan menentang Nepal Ahad lalu, motivasi Syahrul menjelang pertemuan menentang Timor Leste nampaknya semakin tinggi. Mana tidaknya skuad negara yang beraksi di halaman sendiri, Stadium Nasional Bukit Jalil berdepan misi wajib menang ke atas Timor Leste malam ini dan 11 Jun nanti bagi mencerahkan peluang kepusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Semestinya kita harus bagi jalanan pesan disiplin yang sangat tinggi kerana kita tahu pasukan Timor Leste adalah satu pasukan yang baik. Kita tidak akan ambil mudah dan kita akan terus bermain mengikut rancangan coach. Untuk rekod, Harimau Melaya tidak pernah tewas kepada Timor Leste dalam 4 pertemuan sejak 2015. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu adalah pada 2016 ketika play-off pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2019. Menyaksikan Harimau Melaya diberi kemenangan percuma dengan agregat 6-0 selepas kedua-dua perlawanan timbal balik di Stadium Tan Sri Hassan Yunos Larkin dibatalkan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC kerana penggunaan pemain naturalisasi Timor Leste yang tidak sah. Sementara itu, perasaan barisan pemain Timor Leste ketika ini bercampur baur berikutan aksi kedua 11 Jun nanti diadakan di gelanggang keramat Harimau Melaya, Stadium Nasional Bukit Jalil. Venue asal aksi kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Stadium Perbandaran Dili, Timor Leste tidak dapat digunakan kerana tidak melepasi syarat untuk mengendalikan sesebuah perlawanan antarabangsa. I think if we play in our country, I think we have a good chance to win against Malaysia, but it was disappointing for us.
Pada edisi kali ini, Malaysia dan Timor Leste perlu bermain pada pusingan pertama. Pasukan yang berjaya melepasi pusingan itu akan layak ke pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 membabitkan 40 pasukan terbaik Asia yang dibahagikan kepada 8 kumpulan. Perlawanan akan berlangsung selama 9 bulan untuk 10 perlawanan dari 5 September 2019 hingga 9 Jun 2020. Beralih ke perkembangan badminton terbuka Australia, hanya 2 wakil negara berjaya meloluskan diri ke peringkat suku akhir selepas cemerlang menewaskan lawan masing-masing semalam. Selain sandaran terus diberikan kepada pasangan beregu campuran negara Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying, pemain perseorangan lelaki negara Sung Ju Van berjaya mempamerkan aksi konsisten untuk menumbangkan Sitikon Tamasin dari Thailand 25-23, 21-16, sekaligus menempah slot ke suku akhir menentang pilihan pertama dari Taiwan Chu Tien Chen hari ini. Pada aksi pusingan kedua semalam, Ju Van yang turun beraksi menentang Sitikon terpaksa bekerja keras sebelum mara ke suku akhir. Menang 25-23 pada set pertama, Ju Van yang kini berada di ranking ke-72 dunia jelas semakin matang di pentas antarabangsa apabila turut mencatat kemenangan 21-16 di set kedua sekaligus mara ke suku akhir. Bagaimanapun, aksi suku akhir hari ini nyata jauh lebih sukar apabila Ju Van dijadual bertemu pilihan pertama dari Taiwan, Chu Tien Chen yang menewaskan pemain perseorangan lelaki profesional negara Liu Darren 21-17, 21-17. Sementara itu, beregu campuran profesional Chan Peng Soon, Goh Liu Ying turut mara ke suku akhir selepas menang ke atas pasangan China Ren Jiangyu, Zhao Xiaomin 21-19, 21-15. Mereka akan bertemu Pravin Jordan melatih Deva Oktavianti dari Indonesia. Baik, kita ke perkembangan Copa America. Jika Neymar adalah pemain tumpuan dalam skuad Brazil, di kem Argentina pula, fokus utama terarah kepada pemain bintangnya Lionel Messi. Dengan reputasi yang dimilikinya selaku pemain terbaik dunia, Messi bagaimanapun agak suram bagi kejuaraan peringkat antarabangsa bersama Argentina, lebih-lebih lagi bagi kejuaraan Copa America. Walaupun berjaya menjulang trofi sebanyak 14 kali, Argentina bagaimanapun terus ketandusan kejuaraan selepas kali terakhir bergelar juara Copa America pada 1993, era Gabriel Batistuta. Semestinya kelibat Lionel Messi paling menjadi tumpuan pada sesi latihan skuad Argentina di Buenos Aires menjelang kempen Copa America yang hanya berbaki seminggu lagi. Memang tidak dinafikan status pemain terbaik dunia yang ditempa Messi pasti menggerunkan mana-mana pasukan yang bakal berdepan Argentina. Cuma berdasarkan rekod pencapaiannya bersama La Albiceleste, 4 penampilan dalam saingan Copa America, Messi hanya dapat membantu Argentina sekadar bergelar naib juara pada edisi 2007, 2015 dan 2016. Begitu juga dengan Piala Dunia, sekadar membawa Argentina ke perlawanan akhir bagi kempen 2014. Kempen Copa America 2019 sudah tentu majlis Messi diharap bagi membantu Argentina sekaligus menamatkan kemarau kejuaraan lebih 26 tahun. Argentina yang diundi dalam kumpulan B akan memulakan saingan menentang Colombia, diikuti Paraguay sebelum bertemu pasukan jemputan dari Asia, Qatar. Baik, laporan itu mengakhiri buletin pagi. Semarakkan tradisi kunjung-mengunjung di bulan Syawal. Kepada yang ingin memulakan perjalanan, berhati-hati ketika memandu dan semoga anda selamat tiba di destinasi dituju. Saya Azaria Tagaya, salam hormat.